Assalamualaikum, anda sedang menonton Kilas Fakta 24 Mei 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Seorang bekas diplomat dan anak lelakinya ditahan selepas disyaki menanam pokok ganja di sekeliling kediamannya di Jandabair. Serbuan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik pada jam 6 petang Sabtu lalu membawa kepada penemuan lebih 100 pokok ganja di sekitar kediaman berkenaan. Ketua Polis Pahang Romli Muhammad Yusof berkata, bekas diplomat berusia 78 tahun terbabit ditahan di rumahnya Sabtu lalu, manakala anak lelakinya yang berusia 53 tahun pula ditahan di Shah Alam semalam. Menurutnya, penahanan dibuat menerusi operasi obstapis hasil usaha pihak Balai Polis Bukit Tinggi dan Polis IPD Bentong. Hasil ujian saringan air kencing terhadap suspek berusia 53 tahun tersebut didapati positif dadah dan suspek mendedahkan telah mula menanam pokok ganja sejak 2015. Ia merupakan rampasan pokok ganja terbesar di dalam sejarah narkotik negara, memandangkan sebelum ini kebanyakan kes hanya melibatkan pokok yang ditanam di dalam pasu. Bekas diplomat tersebut yang pernah berkhidmat di Kedutaan Malaysia di Asia Tenggara dan Timur Tengah serta anaknya akan disiasat mengikut Seksyen 39B, Seksyen 6B dan Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Seorang bekas Ketua Hakim Negara mendakwa kejatuhan reputasi SPRM bermula selepas kerajaan melantik ahli politik aktif menjadi ketuanya. Muhammad Raus Sharif berkata, kebebasan dan sikap tidak berpihak agensi itu tidak lagi dapat dipertahankan apabila wujud campur tangan politik di dalamnya. Bercakap dalam Forum Pencegahan Rasuah Malaysia ketiga 2022 di Putrajaya hari ini, Raus berkata pelantikan itu membawa kepada persepsi meluas bahawa apa saja tindakan yang diambil dalam tempoh itu adalah bermotifkan politik. Pembangkang sebelum ini sering mengkritik lantang SPRM kerana dianggap memihak kepada kerajaan, terutama apabila pelbagai kes berprofil tinggi dilihat gagal ditangani sebaiknya. Apabila Pakatan Harapan memenangi PRU ke-14 pada 2018, kerajaan melantik Peguam Latifah Koya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM tidak lama kemudian. Latifah yang pernah aktif bersama PKR kemudian meletakkan jawatan sejurus selepas kerajaan PH dijatuhkan dalam langkah Sheraton. Raus yang pernah terpalit dengan kontroversi berhubung pelantikannya sebagai Ketua Hakim Negara berkata tidak menghairankan apabila SPRM menerima kesan negatif daripada pelantikan Latifah. Justru katanya, Ketua Pesuruhjaya SPRM merujuk kepada Azam Baki mesti memulihkan keyakinan orang ramai terhadap agensi tersebut. Dalam acara sama, Azam Baki turut mendedahkan beberapa pembelian peralatan perubatan dan ubat-ubatan semasa pandemik COVID-19 turut melibatkan unsur rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM itu berkata, perbuatan itu menunjukkan ada pihak yang mengambil kesempatan membuat wang haram daripada kesakitan orang lain. Menurut Azam, SPRM menyiasat perbuatan rasuah dalam perolehan perkhidmatan perubatan, penyalahgunaan kuasa dalam mengalihkan bantuan dan pakej rangsangan serta penipuan berkaitan kualiti dan kuantiti peralatan perlindungan perubatan. Selain itu, siasatan turut dijalankan terhadap perbuatan merasuah penguatkuasa semasa Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini. Azam berkata SPRM telah membuka sebanyak 829 kertas siasatan pada 2021 yang membawa kepada 851 tangkapan membabitkan kes rasuah, pengubahan wang haram dan kesalahan kanun kesiksaan. Pada suku pertama 2022, 376 kertas siasatan telah dibuka dengan 415 tangkapan dibuat. Sementara itu dalam ucap tamanya, Azam berkata pelaku skandal 1MDB mesti dibawa ke muka pengadilan atas apa yang disifatkan sebagai tindakan jahat mereka. Beliau menegaskan masih ada banyak kerja yang perlu diselesaikan dan pihaknya akan terus berusaha mendapatkan semula aset yang dicuri. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam menolak saman 10 juta ringgit yang difailkan bekas Peguam Negara Muhammad Apandi Ali terhadap veteran DAP Lim Kit Siang.
Ia berhubung dakwaan Lim memfitnahnya dalam satu artikel mengenai skandal 1MDB pada 2019. Hakim Azimah Omar memutuskan Lim mempunyai justifikasi dalam membuat kenyataannya ketika menggesa Apandi menjelaskan alasannya membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak daripada kes 1MDB pada 2016. Hakim itu antara lain menyatakan bahawa Lim wajar membangkitkan isu itu antaranya kerana skandal 1MDB menyalahi undang-undang, memberi kesan sosial dan ekonomi kepada negara serta melibatkan moral pemimpin dan agensi tertinggi negara. Azimah menegaskan Najib juga didakwa di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Apandi mendakwa artikel itu antara lain membayangkan dia terlibat dalam skandal 1MDB, seorang yang tidak bermoral dan berintegriti dan telah menyalahgunakan kuasanya ketika menjadi peguam negara. Pada 26 Januari 2016, Apandi sambil memegang carta aliran dana SRC semasa taklimat media mengumumkan bahawa tiada pertuduhan akan dikenakan terhadap Najib berdasarkan siasatan SPRM. Mahkamah semalam turut memerintahkan supaya Apandi membayar kos guaman sebanyak RM80,000 kepada Lim. Keputusan drastik untuk menghentikan ekspor bulanan ayam Malaysia mungkin menyebabkan kesan negatif kepada negara, kata Setiausaha Agung DAP Anthony Loke. Menurut Loke, kerajaan tidak memberi tumpuan kepada inflasi makanan sebagai isu jangka panjang sehingga ia bertukar menjadi krisis. Kebanyakan syarikat-syarikat penternakan ini mempunyai long-term contract dengan pasaran di Singapura. Jadi apakah ini juga akan memberikan kesan kepada syarikat-syarikat ayam ini dari segi melanggari kontrak mereka yang tak dapat membekalkan ayam ini kerana keputusan yang dibawa oleh kerajaan. Semalam Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan akan menghentikan ekspor bulanan sebanyak 3.6 juta ekor ayam mulai 1 Jun depan bagi menangani kekurangan bekalan makanan semasa. Keputusan itu dijangka akan menjejaskan bekalan ayam di Singapura yang merupakan pengimport terbesar ayam dari Malaysia. Negara Malaysia merupakan sebuah negara perdagangan, trading nation. Sekiranya kerajaan boleh memutuskan satu keputusan larang ekspor untuk satu barangan, apakah esok kalau ada masalah bekalan lain pula, barangan juga akan dibuat keputusan yang sama. Jadi ia membuka satu presiden yang mungkin bahaya dan juga akan tidak memberikan keyakinan kepada negara-negara luar kepada rantaian bekalan ataupun supply chain daripada Malaysia. Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong hari ini memaklumkan bahawa kerajaan tidak mengawal tambang asas yang dikenakan oleh syarikat e-hailing. Ini selepas Wee menemui syarikat pengendali perkhidmatan itu berhubung aduan dan rungutan orang ramai mengenai kenaikan kadar tambang. Dalam kenyataannya, Wee berkata syarikat pengendali e-hailing dibenarkan untuk mengenakan dua charge iaitu tambang asas dan surcharge. Menurut Wee, surcharge yang dikenakan tidak boleh melebihi 2 kali ganda daripada tambang asas dengan mengambil kira kadar waktu puncak dan harga bahan api. Pengendali juga katanya dibenarkan untuk menetapkan struktur tambang berdasarkan formula sendiri dan syarat perkhidmatan mereka dengan pengguna dalam pasaran terbuka. Katanya selepas perbincangan dengan pihak syarikat, didapati ada 2 punca utama kenaikan tambang iaitu penawaran dan permintaan yang tidak seimbang serta kesesakan lalu lintas yang tinggi menyebabkan masa perjalanan lebih lama. Ia termasuk permintaan mendadak sejak fasa peralihan ke endemik serta penurunan bilangan pemandu berdaftar sebanyak 30% berbanding sebelum pandemik. Pada minggu lalu, sejumlah penumpang merungut mengenai kenaikan harga perkhidmatan Grab dengan ada yang meningkat hampir 2 kali ganda di luar waktu puncak. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.